Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nashran Haikan bin Mahadi, nombor matrik 068806, serta sahabat saya Wan Muhammad Firdaus bin Wan Yusuf, nombor matrik 067548. Jadi insya-Allah kami akan membincangkan biodata perawi hadis bagi hadis yang ditugaskan kepada kami. Okey, saya akan teruskan dengan hadis yang diberikan kepada kumpulan kami. Hadis berbunyi: Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya an ibni Abi Dhib, wa haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman Dimashqi, haddatsana Syu'aib bin Ishaq an ibni Abi Dhib, an Abdillah bin Sa'id bin Yazid an abihi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan, wa qala Sulaimanu la'iban wala jiddan, wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Seterusnya kita pergi kepada At-Tarajim Rijalul Isnad, iaitu ada 8 perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Muhammad Ibn Bashar, yang kedua Yahya Al-Qittani, yang ketiga Ibnu Abi Dhib, yang keempat Sulaiman Ibnu Abdurrahman Ad-Dimashqi, yang kelima Syu'aib Ibn Ishaq, yang keenam Abdillah Ibn Sa'id, yang ketujuh As-Sa'ib Ibn Yazid, yang ke-8 Yazid Ibn As-Sa'ib. Seterusnya, sebelum mencari terjemahan perawi ini, wa qabla al-bahthu an dari tarajim, iaitu dari kitab biodata perawi. Oleh kerana sanad ini terdapat dalam Sunan Abi Daud, maka semua perawi boleh dicari biodata mereka di dalam kitab-kitab yang melakukan terjemahan perawi dalam kutub sitah. Dan kami menggunakan 3 buah kitab, iaitu Tahdhibul Kamal lil Mizi. Nama pengarang kitab ini ialah Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi. Dan yang kedua Tahdhibut Tahdhib li Ibn Hajar, iaitu nama pengarang Al-Hafiz Ahmad Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan yang ketiga Taqribut Tahdhib li Ibn Hajar, juga pengarangnya ialah Al-Hafiz Ahmad Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. ولنأخذ كتاب تقريب التهذيب ونبدأ بإخراج الراوي الأول. Kami menggunakan Taqribut Tahdhib untuk mencari biodata perawi pada peringkat awal. Yang pertama Muhammad Ibn Bashar. Jadi nama beliau Muhammad Ibn Bashar Ibn Uthman Al-Abdi Al-Basri Abu Bakri Bundar, thiqatun minan ashirah, mata sanah 52 wa nahu bid'u wa 80 sanah. Jadi beliau meninggal dunia pada tahun 52, dan ketika itu beliau berumur 82 tahun. Naftashi an ismuhu, kami menerokai namanya Muhammad Ibn Bashar Ibn Uthman Al-Abdi Al-Basri Abu Bakri Bundar. Fi dhikru min ismuhu Muhammad, fanajidu awwalu min ismuhu Muhammad Ibn Bashar. Pada nombor 5754 pada muka surat 469, wahwa Muhammad Ibn Bashar Ibn Uthman Al-Abdi Al-Basri Abu Bakri Bundar. Yang kedua Yahya Al-Qittani. Nama beliau Yahya Ibn Sa'id Ibn Farrukh
Abu Sa'id Al-Qittani Al-Basri. Thiqatun mutqinun hafizun. Imamu qudwatu min kibari at-tasi'ah. Mata sanah thamanu wa tis'in wa mi'ah wa lahu thamanu wa sab'un. Jadi beliau meninggal pada tahun 198 dan pada ketika itu umur beliau 78 tahun. Naftashi an ismuhu, kami menerokai namanya Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh. Fi dhikri min ismuhu Yahya, fanajidu awwalu min ismuhu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh pada nombor 7557 pada muka surat 591. Wahwa Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Abu Sa'id Al-Qittani Al-Basri. Yang ketiga, Ibnu Abi Dhib. Nama beliau Muhammad ibnu Abdul Rahman ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Harith ibnu Abi Dhib. Thiqatun faqihi fadilun minas sabi'ah. Mata sanah 58 wa qila sanah 9. Naftashi an ismuhu Muhammad ibnu Abdul Rahman ibnu Al-Mughirah. Fi dhikru min ismuhu Muhammad, fanajidu awwalu min ismuhu Muhammad ibnu Abdul Rahman ibnu Al-Mughirah pada nombor 6082 pada muka surat 493. Wahwa Muhammad ibnu Abdul Rahman ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Harith ibnu Abi Dhib Al-Qurashi Al-Amiri. Yang keempat, Sulaiman bin Ibnu Abdul Rahman. Nama beliau Sulaiman ibnu Abdul Rahman ibnu Isa At-Tamimi Ad-Dimashqi. Suduk minan ashirah. Mata sanah 33. Naftashi an ismuhu Sulaiman ibnu Abdul Rahman ibnu Isa. Fi dhikru min ismuhu Sulaiman, fanajidu awwalu min ismuhu Sulaiman ibnu Abdul Rahman ibnu Isa pada nombor 2588 pada muka surat 253. Wahwa Sulaiman ibnu Abdul Rahman ibnu Isa At-Tamimi Ad-Dimashqi. Okey, yang kelima, Syu'aib bin Ishaq. Nama beliau Syu'aib ibnu Ishaq ibnu Abdul Rahman Al-Umawi. Mata sanah 89. Naftashi an ismuhu Syu'aib ibnu Ishaq ibnu Abdul Rahman fi dhikru min ismuhu Syu'aib, fanajidu awwalu min ismuhu Syu'aib ibnu Ishaq ibnu Abdul Rahman pada nombor 2793 pada muka surat 266. Wahwa Syu'aib ibnu Ishaq ibnu Abdul Rahman Al-Umawi maulahum Al-Basri. Okay, yang keenam, Abdullah bin As-Sa'ib. Nama beliau Abdullah ibnu As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib ibnu Abid ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum Al-Makhzumi Al-Makki. Mata sanah bid'u wa sittin. Naftashi an ismuhu Abdullah ibnu As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib fi dhikru min ismuhu Abdullah, fanajidu awwalu min ismuhu Abdullah ibnu As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib pada nombor 3337 pada muka surat 305. Wahwa Abdullah ibnu As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib ibnu Abid ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum Al-Makhzumi. Yang ketujuh, As-Sa'ib ibnu Yazid. Nama beliau As-Sa'ib ibnu Yazid ibnu Sa'id ibnu Thumamah
الكندي مات سنة 91. نفتشي عن اسمه السائب ابن يزيد ابن سعيد في ذكر من اسمه السائب فنجد أول من اسمه السائب ابن يزيد ابن سعيد pada nombor 2202 pada muka surat 228. Wahwa as-Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Thumamah al-Kindi. Yang ke-8 Yazid bin Sa'id. Nama beliau Yazid ibn Sa'id ibn Thumamah ibn al-Aswad. Naftashi an ismuhu Yazid ibn Sa'id ibn Thumamah ibn al-Aswad. في ذكر من اسمه يزيد فنجد أول من اسمه يزيد ابن سعيد ابن ثمامة pada nombor 7718 pada muka surat 601 wahwa Yazid ibn Sa'id ibn Thumamah ibn al-Aswad. Jadi seterusnya kita masuk kepada al-bahthu fi adalah ar-ruwah wa dhabtihim, iaitu perbahasan tentang keadilan dan dhabit para perawi. Jadi perawi yang pertama iaitu Muhammad bin Bashar. Di dalam Tahzibul Kamal berkatanya Abu Hatim, Muhammad bin Bashar ini adalah seorang yang jujur, as-suduq. Dan di dalam Taqribut Tahzib, dia merupakan seorang yang thiqah. Dan perawi yang kedua iaitu Yahya Al-Qittan. Di dalam Tahzibul Kamal, Ahmad berkata daripada Ibn Dhab, ia merupakan seorang yang dipercayai, jujur dan lebih baik daripada Malik bin Anas. Melainkan Malik bin Anas ini lebih tegas dalam mencari membersihkan sumber yang dapat daripada hadis itu. Dan Ibn Dhab ni tidak memusingkan cerita, memusingkan hadis yang didapatkan olehnya. Dan di dalam Taqribut Tahzib, Yahya Al-Qittan ini seorang yang thiqah mutqin. Terusnya perawi yang ketiga iaitu Ibnu Abi Dza'bin. Di dalam Tahzibul Kamal berkatanya Muhammad Ibn Sa'ad, iaitu Ibnu Abi Dza'b ini adalah seorang yang thiqah. Dan di dalam Taqribut Tahzib dikatakan juga bahawa Ibnu Abi Dza'b ini adalah seorang yang thiqah. Dan perawi yang keempat iaitu Sulaiman bin Abdul Rahman. Di dalam Tahzibul Kamal berkata Ishaq bin Mansur daripada Yahya ibnu Mu'ayyin dan Abu Hatim dan Nasa'i, mereka mengatakan bahawa Sulaiman bin Abdul Rahman ini adalah seorang yang thiqah. Dan di dalam Taqribut Tahzib mereka mengatakan bahawa Sulaiman bin Abdul Rahman ini adalah suduq, iaitu jujur, yakhta' minal ashirah. Seterusnya kita pergi kepada perawi yang kelima iaitu Syu'aib ibn Ishaq. Di dalam Tahzibul Kamal berkatanya Abu Talib daripada Ahmad bin Hanbal, Syu'aib bin Ishaq ini merupakan seorang yang thiqah, ma as-sahhu hadithahu wa wathiqah. Lepas tu di dalam Taqribut Tahzib dikatakan juga bahawa Syu'aib ibn Ishaq ini merupakan seorang yang thiqah. Seterusnya perawi yang keenam Abdullah ibn Sa'ib. Dikatakan dalam Tahzibul Kamal kemungkinan Abdullah ibn Sa'ib ini mempunyai khilaf, sama ada thiqah ataupun sebaliknya. Akan tetapi di dalam Taqribut Tahzib dia merupakan sahabatun Nabi, dan apabila dikaitkan dengan sahabat Nabi, kemungkinan kebanyakan daripada mereka adalah thiqah. Seterusnya kita pergi kepada perawi yang ketujuh iaitu As-Sa'ib bin Yazid. Di dalam Tahzibul Kamal, Sa'ib bin Yazid merupakan sahabat Nabi yang mana dia pergi haji bersama dengan Nabi. Dan di dalam Tahzibut Tahzib, di dalam Taqribut Tahzib, kami tidak menjumpai tentang kedhabitan perawi Sa'ib bin Yazid.
Maka kami mencari dalam Tahdzibut Tahdzib Muhammad berkatanya Muhammad bin Yusuf daripada Sa'id bin Yazid, dia melakukan haji bersama dengan Nabi, yang dimanakan apabila bersama dengan Nabi ini dimasukkan dengan merupakan seorang sahabat. Dan kemungkinan apabila sahabat ini kebanyakan daripada mereka adalah thiqah. Seterusnya kita pergi perawi yang terakhir, iaitu Yazid bin Sa'id. Di dalam Tahdzibul Kamal, Yazid bin Sa'id ini juga merupakan sahabat Nabi. Dan kemungkinan kedhabitan dia itu adalah thiqah. Dan di dalam Takribut Tahdzib, Yazid ibn Sa'id ibn Thamamah ibn al-Aswa waladu Tha'ib sahabi Syahdul Fathi wa istad'afu Umar, merupakan juga seorang sahabat Nabi. Dan kemungkinan kesahihan bagi Yazid bin Sa'id ini adalah thiqah. Seterusnya kita pergi kepada tajuk tentang perbahasan dalam tersambungnya sanad. Yang pertama, Amma Ibnu Majah haddatsana Muhammad bin Bashar. Yang kedua, Amma Muhammad bin Bashar haddatsana Yahya. Perkataan haddatsana ini digunakan oleh kedua perawi, iaitu Ibnu Majah dan Muhammad bin Bashar. Ini menunjukkan bahawa mereka betul-betul ambil daripada guru mereka, iaitu syekh mereka. Dan ini dapat dikatakan hadis mereka ini muttasal, iaitu bersambung. Dan yang ketiga, Amma Yahya Al-Qittan an Ibni Abi Dha'bin. Dan di sini kita dapat melihat Amma Yahya Al-Qittan ini menggunakan dengan perkataan an, yang mana dia merupakan kesinambungan daripada hadis tersebut. Akan tetapi Yahya Al-Qittan ini tiada masalah kerana dia merupakan seorang perawi yang thiqah. Dan yang keempat, Amma Ibnu Abi Dha'bin haddatsana Sulaiman ibnu Abdurrahman ad-Dimashqi. Yang kelima, Amma Sulaiman bin Abdurrahman haddatsana Syu'aib ibnu Ishaq. Yang keenam, Amma Syu'aib bin Ishaq an ibni Abi Dha'bin. Yang ketujuh, Amma Abdullah ibni Sa'ib an Abdullah ibni Sa'ib bin Yazid. Yang ke-8, Amma Sa'ib bin Yazid an Yazid bin Sa'id. Walaupun di dalam hadis ini susunan haddatsana dan an ini tidak sama dan lebih kepada berterabur, akan tetapi semua perawi-perawi di dalam hadis ini merupakan perawi yang thiqah, yang banyak ta'dilnya, yang banyak dipuji oleh perawi-perawi yang lain. Dan insya-Allah hadis ini boleh dikirakan sebagai hadis yang bersambung, iaitu hadis muttasil. Seterusnya kita pergi kepada hukum ke atas hadis ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Yahya an ibni Abi Dha'bin haddatsana Sulaiman ibni Abdurrahman ad-Dimashqi haddatsana Syu'aib ibn Ishaq an ibni Abi Dha'bin an Abdullah ibn Sa'ib bin Yazid an abihi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yu'akhidhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jadan wa qala Sulaiman la'iban wala jiddan wa man akhadha 'asa akhihi falyarudduha lam yakul ibnu Bashar ibnu Yazid wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma rawi, iaitu pada rawi yang pertama, iaitu boleh dikatakan sebagai seorang yang thiqah ataupun seorang yang jujur, as-suduq. Dan rawi kedua juga dikatakan sebagai seorang yang thiqah, rawi ketiga seorang yang thiqah, dan rawi keempat juga seorang yang thiqah, rawi kelima seorang yang thiqah kathirul hadis, dan rawi yang keenam
thiqah juga, rawi yang ke-7 thiqah dan rawi yang ke-8 thiqah. Kesimpulannya, semua perawi yang berada di dalam yang menceritakan tentang hadis ini, mereka boleh dikatakan thiqah kesemuanya kerana terdapat sahabat Nabi, dan selain mereka itu banyak yang dipuji oleh perawi-perawi lain tentang kedhabitannya dan keadilannya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Maaf andai kata penyampaian kami ini salah, dan kemungkinan kami kekurangan pemahaman dalam pembelajaran ini, dan sekali lagi kami memohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.